السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sebagaimana amalan biasa kita di SPI ini, insyaAllah pada pagi ini kita akan cuba sama-sama membaca dan menhayati tafsir surah Ghafir. Surah Ghafir ayat yang ke-26 hingga 33 pada hari ini, insyaAllah. Tafadhal. Hari ini kita akan bacakan surah Ghafir ayat yang ke-26 hingga 33. Muka surat 470. Sama ke tafsir sama. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن
يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah selesai baca surah Ghafir ayat 26 hingga 33 pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan seterusnya saya menjemput misalkan Al-Fadhil Ustaz Omar untuk memberikan tafsir untuk ayat-ayat yang kita bacakan tadi, insya-Allah. Yang selamat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini diberi kesempatan kepada Allah SWT dapat kita bertemu lagi dalam slot kita, iaitu tafsir Al-Quran kita pada hari ini tentang surah iaitu Al-Ghafir ayat 26 hingga 33.
Iaitu pada hari ini kita tengok sambungan ayat yang minggu lepas berkaitan ayat 26 ini, iaitu dan berkatalah Fir'aun kepada orangnya. Sambungan itu ni tentang cerita Fir'aun ni. Fir'aun kata pada kaum-kaum dia, biarkanlah aku membunuh Musa dan biarkanlah dia memohon kepada Tuhannya minta pertolongan. Jadi Fir'aun kata, lah ni aku nak bunuh Musa, Nabi Musa ni. Kalau kita tengok macam mana Tuhan dia nak tolong dia, boleh tak boleh. Itu kata Fir'aun. Kemudian sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu atau dia menimbulkan kerosakan di muka bumi. Macam terbalik tu kan. Jadi Fir'aun ni kata apa? Nabi Musa ni tak betul. Bawa ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Dan dia kata kalau tak bunuh Nabi Musa ni, dia akan pesoh dengan kita. Agama sedia ada kita ni, dia akan kalih ataupun dia akan pesoh dengan kita. Jadi kalau betul Nabi Musa ni ada Tuhan dia, biar Tuhan dia tolong dia. Itu kata Fir'aun dalam ayat 26 ni. Kemudian dalam ayat 27 pula, dan setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa pun berkata, Nabi Musa balas balik apa yang Fir'aun kata tu. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Nampak cantik tuan. Allah kata apa? Nabi Musa kata apa? Aku berlindung pada Tuhan aku dan Tuhan engkau. Nampak mudah. Nabi kata kan, Tuhan kita ni adalah Allah, Tuhan aku dan Tuhan engkau, Tuhan yang sama. Nampak Nabi Musa sebut kepada Fir'aun. Dia kata apa? Kemudian tiap-tiap orang yang sombong dan takbur dan tidak beriman kepada hari hitungan amal. Nabi kata, jadi kita minta pertolongan, aku berlindung pada Tuhan aku dan Tuhan engkau. Tiap-tiap orang yang sombong ini, yang mana tidak beriman kepada hitungan amal soleh. Itu yang Nabi Musa balas balik kata kepada Fir'aun. Kemudian ayat 28 pula diceritakan lagi, dan pada saat itu berkata pula seorang lelaki yang beriman dari orang Fir'aun. Tadi Nabi Musa dengan Fir'aun. Kemudian rupa-rupanya dalam banyak-banyak golongan Nabi Fir'aun tu ada juga seorang ni yang beriman kepada Allah tuan. Dan dikatakan dalam tafsir yang masyhur, dia kata apa? Iaitu laki-laki mukmin ini adalah seorang Qibti daripada keluarga Fir'aun, adik-beradik Fir'aun sendiri. As-Su'di berkata dia adalah anak saudara Fir'aun. Nampak tuan? Dia ceritalah Fir'aun ni orang yang mana pemerintah yang kejam, yang yang zalim sebenarnya, tak ada siapa boleh lawan dia. Mungkin masa awal tu dia ikut. Tapi bila main lagu ni serta yang melampau, dia telah berani untuk kata tuan. Dia kata apa di sini? Ibnu Jarir dia kata. Itu Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata tidak ada seorang pun di antara keluarga Fir'aun yang beriman kecuali laki-laki ini. Laki tadi yang beriman. Dalam banyak-banyak keluarga Fir'aun ni, ayah dia, mak dia, keluarga sebelah dia ni, tak ada yang beriman kecuali siapa? Laki tadi ni. Nama apa? Tak diberitahu nama apa. Isteri Fir'aun, isteri Fir'aun beriman tuan. Sebab tu isteri Fir'aun ni kan, bila Fir'aun nak bunuh semua anak-anak Bani Israel ni kan, lelaki dia akan bunuh. Sebab apa? Dia punya orang yang tilik nasi pakai ramal ni, kalau kita ni nujung 4 belalang lah. Zaman kita Malaysia kita, wallahualam betul tak tahulah. Raja-raja kita dunia ada nujung 4 belalang macam tu. Tapi Fir'aun ni pun dia ada pak lawak, dia ada seorang, dia ada orang yang dirujuk untuk ramal-ramal ni. Macam kita tuan tahiyul tak apa. Kalau hujan Jumaat ni, 2 kali Jumaat hujan pula. Kata-kata orang tua-tua dulu kan. Jadi kita pun anggap kata mungkin kata-kata biasa kot kan. Wallahualam mungkin keberangkali kalau mula Jumaat dia payah berhenti, dia sampai 2-3 hari. Jadi orang bubuh kata kalau mula hujan Jumaat pula berhenti. Itu mungkin andaian. Kita tak boleh kita kata mesti beriman. Jadi itu jadi syirik tuan. Kena berhati-hati. Jadi keluarga Fir'aun tu tak ada seorang yang beriman kecuali lelaki tadi dan juga isteri dia tuan. Kemudian dia katakan lagi di sini, saya sambung balik, apa lagi tadi disebut? Pada saat itu berkatalah pula seorang laki-laki yang beriman dari orang Fir'aun yang menyembunyikan iman dia. Dia beriman tapi dia sembunyi iman dia. Dia kata apa? Patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana dia menegaskan Tuhanku ialah Allah? Patutkah kita bunuh dia ni? Dia mengaku Tuhan kita semua ni Allah, sedangkan dia telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu. Tuhan kita dengan Tuhan dia ni sama, satu saja. Sebab tu kita tengok balik agama Islam ni, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua agama tauhid, la ilaha illallah. Semua ini mengesahkan Allah, buang tauhid lain kecuali illallah.
Nabi Adam, Idris, Nuh, Musa, Isa sampai Muhammad, semua agama Allah yang satu. Cuma syariat dia berbeza. Nabi Musa cara ibadah mereka, Nabi Isa cara mereka, Nabi Ibrahim cara mereka, Nabi Muhammad kita pun syariat Nabi Muhammad tak sama. Sebab tu bila main Nabi Muhammad, yang lain dah telah dinasahkan, dimansuhkan. Islam kita yang Nabi Muhammad ini, itu syariat yang kita kena ikut kan. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad pun ada Nabi sebut kata boleh kita tiru ambil korban Nabi Ibrahim. Itu Nabi declare kita Nabi Ibrahim ni dah lama dah korban, kita ambil syariat Nabi Ibrahim tu sikit, yang tu bab tu kita masuk dalam kita. Puasa Nabi Daud, Isnin Khamis, apa sehari buka sehari tutup. Syariat Nabi Muhammad, Isnin Khamis Nabi rajin puasa. Hari putih 13, 14, 15 bulan Islam disunahkan berpuasa. Tapi kalau bagi yang rajin ni, Nabi diklaim mengiyakan boleh tiru puasa Nabi Daud. Sehari buka, hari ni buka, esok puasa. Lusa buka balik, sehari selang. Pun boleh tuan. Jadi tapi kena puasa bila? Masuk saja subuh start puasa. Sampai bila? Sampai maghrib. Azan saja maghrib kena buka puasa. Jadi semua tu kena tengok balik apa yang Nabi bawa pada kita. Kemudian apa lagi tadi kata? Tak bolehkah kita beriman pada Nabi Musa ni? Dia kata kita Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Sedangkan dia datang bawa keterangan daripada Tuhan kamu juga, Tuhan kita juga. Kalau dia orang yang dusta, maka dialah bertanggungjawab dengan dosa tu. Kalau dia kerintong kita, dia bohong kita, dia berdosa dengan Tuhan dia. Itu. Tapi betul, kalau dia seorang yang betul, nescaya kita ni akan ditimpa azab yang dijanjikan kepada kita. Nampak tuan? Jadi itu dia pesan kepada Fir'aun tadi. Tak bolehkah ikut Nabi Musa ni? Dia habaklah Tuhan kita dengan Tuhan dia sama. Kan? Kalau betul dia bohong, dia berdosa dengan Tuhan dia. Tapi kalau Tuhan dia betul, kita ni jaga-jaga. Kita akan kena azab yang mana yang diberitahu kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi berdusta. Nampak tuan? Hidayah ni milik Allah. Sebab tu kerja buat kita ni ajak orang. Ajak, abang-abang bagi tahu. Nak ikut tak ikut, itu dia dengan Allah. Allah akan buka pintu hati. Itu kerja Allah. Kerja dakwah ni kita kena habaq kat orang. Ustaz kena pakai songkok ke, pakai kepiah tak? Tak. Dakwah ni tuan, ikut tuan-tuan platform tuan-tuan. Tuan-tuan berniaga, gunakan berniaga tuan-tuan untuk ajak orang kenal agama kita. Amanah kita, jujur kita, orang percaya, orang suka. Dalam kira orang tertarik dengan Islam kita. Tapi kita pula berniaga, ikut halal balai, ikut dan timbang sekilo pun tak cukup kan. Kemudian barang jual kata elok, balik guna tak elok, expired kan. Janji pukul 5 nak hantar, tak hantar, 5 hari baru hantar. Jadi semua tu tak Islam. Sebab tu gunakan Islam kita ni pelbagai medium. Cara mengajak kita di sekolah kan, kemudian kita pelajar macam mana, kita masyarakat macam mana, semua tu hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita tak ajak orang masuk Islam pun secara direct, orang tengok, oh cantik dia ni, jumpa orang senyum, tolong orang dan sebagainya, bersapa sebagainya, itu nilai Islam. Jadi Islam ni seluruh kafah, keseluruhan. Kita tak boleh ambil juz'i, itu sebahagian-sebahagian. Sebab tu Islam ni syumul, agama yang menyeluruh. Kita kena masuk semua. Bukan satu langkah saja, tapi dua-dua kaki kena terjun dalam Islam. Bukan tengok, oh lagu ni okey, kita ambil. Ni tak kena dengan aku, tak boleh. Ada. Kita kena masuk dalam Islam sepenuhnya tuan-tuan. Okey, kemudian ayat yang 29. Wahai kaumku, pada hari ini kepunyaan kamulah kuasa memerintah dengan bermahajalela di muka bumi Mesir dan sekitarnya. Tetapi kiranya dengan keadaan bertukar, maka siapakah yang akan membela kita dari azab Allah kalau azab itu datang kepada kita? Dia beritahu lelaki tadi, wahai kaum aku, lah ni kita berkuasa kan, atas apa tu raja sebenarnya. Kalau betul tak Allah ni turun azab tadi, macam mana kita ni nak bela? Dia pesan lagi tuan-tuan. Kemudian Fir'aun kata pula, aku tidak mengesyorkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang elok dijalankan, dan aku tidak menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Wahai apa tu anak saudara dia, sebagai pokok saudara tadi, kaum Kipti tadi, ahli keluarga Fir'aun yang beriman tadi kan, dia kata apa kan, aku ni bukan saja perintah saya saja ikut suka, ini aku tengok yang baik aku buat. Nampak cerita lah, tengok logik, ya betul logik ya kan, kebaikan, kemaslahatan. Tapi kalau agama kata demikian, sami'na wa ata'na, rujuk balik apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, sesuaikan dengan keadaan semasa kita. Bukan kita pula sesuai dengan agama tu masuk dengan kita. Oh ni tak sesuai ni buang. Itu berlaku liberal tu. Yang mana oh ni kena dengan aku, okey ambil. Ni tak kena, buang. Tak, kita kena masuk dengan agama. Agama kata demikian, itulah keadaannya, kita kena sesuaikan dengan agama. Bukan agama sesuai dengan kita tuan-tuan.
Dan berkata pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa kebinasaan sebagaimana yang telah ditimpakan kaum-kaum yang bergabung menentang rasulnya. Wahai kaum-kaumku, lupakah kita sebelum kita ni ada banyak kaum dah, kaum Ad, kaum Samud, kaum semua sebagainya, kaum Lut yang Allah binasakan on the spot. Jadi kan dia pesan lagi. Jadi nampak kata laki tadi ni dia beriman pada Allah, dia tahu tentang apa yang Allah perintahkan sebagainya. Cuma sebelum ni dia tak bersuara. Tapi bila mai kejadian ni dia bersuara. Kita lah kalau kita betul kita ni tahu, kita kena berkata-kata, tak boleh duduk diam kan. Kena walaupun kata benda tu apa baik betul, berkatalah kita tuan-tuan. Kemudian 31, iaitu seperti keadaan Nabi Nuh, kaum Ad. Nabi Nuh tu bahtera dia. Orang kata, wahai Nabi Nuh, kau ni gila ke buat perahu, buat bot ni atas bukit pula tu, laut ni bawah tu jauh, laut musim kering contohnya. Macam kita lah, musim apa harum manis lah ni, musim timur tak hujan pun, duk siap hujan 2 hari lepas, lebat kan. Contohnya. Jadi orang kata kan, engkau ni kerja gila ke. Bayangkan dia tuan-tuan, dia bawa kaum dia tu umur 950 tahun dan lebih, tapi beberapa orang ramai yang peluk Islam. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain 50 lebih kurang yang mana yang peluk agama tuan. Jadi tuan, mau tak jadi kita kaum penduduk Mesir ni zaman kita lah ni sama yang Allah azab pada kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Hud kan, kemudian kaum Samud, Nabi Soleh, mereka dibinasakan, serta orang yang datang kemudian daripada mereka seperti Nabi Lut. Dan ingatlah Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Berapa banyak yang berlaku yang mana Allah uji, test. Sebab zaman kita ni lagi bahaya tuan. Kita buat jahat kita tuan, Allah tak bagi on the spot, Allah simpan benda tu, bahkan Allah bagi hujung-hujung ataupun Allah tukar akhirat baru dapat. Ini lebih bahaya tuan. Duk rasa bagui, duk rasa kemas, duk rasa okey, buat jahat pun tak apa, buat zalim pun tak apa, syirik pun tak apa. Sebab apa? Kita lebih takut lagi. Sebab apa? Kan? Duk rasa macam okey dah, rupanya akhirat nanti kita termasuk orang yang rugi. Tak mau tuan. Tapi bagi mereka yang terdahulu ni, buat jahat time tu, Allah buat on the spot time tu ujian, azab dan sebagainya. Yang mana kaum Nabi Nuh tuan, banjir satu dunia ni. Bahkan anak dia ni, wahai anakku, main naik dengan aku ni bot. Ayah, bukit atas tu besar lagi, tinggi lagi, dia nak panjat naik bukit tuan. Tuan, tu anak dia tuan. Isi dia pun sama kat tuan. Bayangkan. Sama juga kaum Nabi Lut yang mana diterbalikkan kampung tu, yang mana lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan, yang mana Allah binasakan mereka ni tuan. Jadi berapa banyak orang terdahulu ni yang Allah binasakan. Ayat 32, dan wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab siksa hari kiamat yang padanya masing-masing menjerit-jerit memanggil mohon pertolongan. Ya Allah tolong. Dan itu tak guna dah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, time dunia lah kita, tempat kita diuji, dites. Berjaya dunia, natijahnya syurga akhirat. Tapi kita tak nampak lah ni, akhirat baru nampak result dia. Kita periksa hari ni tuan, minggu depan temu periksa. Contohnya dia periksa minggu depan, temu juga, dalam 2-3 hari, seminggu, tahulah result segera tuan. Tapi kita buat ibadah hari ni tak nampak dia punya dia punya natijah dia kat dunia ni. Tapi natijahnya akhirat baru nampak. Tak rugi, tak untung. Itu yang kita akan dapat. Jadi macam mana nak untung? Ikut apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, kita beramal tuan, dan tinggalkan apa yang Nabi larang dan Allah larang. Kemudian ayat 33 akhir sekali tuan, iaitu hari kamu berpaling mundur, melarikan diri, padahal semasa itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menyelamat kamu dari azab Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada siapa pun dapat memberi hidayah dan petunjuk padanya. Jadi atas kita, ustaz dia ni hasut saya, dia ni dia ni yang ajak saya, dah dia ajak awak ikut. Kita ada pilihan nak ikut tak ikut. Syaitan dia suntik kita, buat ini, buat yang ni. Kalau kita beriman, kita tetap dengan pendirian kita, kita tetap dengan amal soleh kita, tetap dengan kita punya iman kita tuan. Tuan, kita akan diuji, kawan kita uji kan, semua ni fitnah tuan. Kali keluarga kita, masyarakat kita, kalau kita betul-betul bertekad tuan, istiqamah insya-Allah. Sebab tuan, orang yang berjaya ni, yang beruntung ni tak banyak. Jadi kalau kita antara orang yang beruntung, mesti kita antara orang yang dapat nikmat yang Allah bagi pada hari kiamat. Tuan, kita berusahalah, mudah-mudahan tuan Allah bagi hidayah pada kita semua, istiqamah. Jadi hidayah ini penting, nikmat iman dan Islam ini, itu yang penting. Nikmat yang mana paling besar sekali.
Kita tengok balik di luar sana tuan, berapa ramai orang yang dulu ni kata teroris Islam, serang Islam sebenarnya. Bila dunia tengok tuan, dengan teroris tu tuan, dia berkaji, rupanya bukan kan. Yang mana ramai pula berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan di luar negara tuan, gereja-gereja lah ni di luar negara tuan jadi kosong tuan. Macam kita lah, dulu ni masjid kosong. Lah ni masjid dah dia ramai kan. Cuma mungkin di Malaysia ni tak perasan, tapi di luar negara tuan, berapa ramai yang peluk Islam. Lagi orang kutuk Islam, lagi orang kaji Islam, mereka mengkaji, nampak mereka berjumpa dengan kebenaran. Cuma kita orang Islam, kita Melayu kita ni, agama kita agama dia jadi agama keturunan. Ayah Islam, mak Islam, kita beranak Islam. Seperti nilai Islam kita ni tak berapa kita nak menghayati dia, tak berapa kita nak peda betul-betul nikmat Islam dan iman tu tuan. Jadi bersyukurlah kita tuan, Allah bagi kita dengan Islam ni sampai kita akhir mati kita ni husnul khatimah, yang mana perakhiran yang baik. Jadi itu yang kita penting. Jahat mana kita tuan-tuan, yang penting akhir itu. Sebab kita bertaubat tuan, husnul khatimah itu penting. Kadang kita ni, dunia kita ni baik awal, tapi akhir itu kita jadi su'ul khatimah, perakhiran yang buruk tuan, kita tak mahu. Jadi macam mana jadi akhir yang baik? Peliharalah iman kita. Kita kena belai, kita kena didik, kita kena terjemahkan dengan amal soleh kita. Kata saja tak jadi, dia kena mesti berilmu, beriman dan beramal. 3 benda ini dia dalam satu. Dia tak boleh pandai saja, tahu semua, puasa tahu, semayang tahu, sedekah tahu, tak pernah buat pun, tak pernah sedekah pun, tak jadi. Dia mesti berilmu, tahu, beriman, percaya dengan Allah itu, ikhlas, dan juga beramal, amal soleh. Itu bukti kita orang yang beriman. Jadi tuan, saya rasa setakat itu untuk hari ini. Jadi saya bukalah untuk soalan-soalan. Kak Fil kau ada ke? Ni adik kita, ustaz kita pada ni, Ustaz Zul, pakai bahasa kita. Jadi cuma nak beritahu, cerita Al-Quran ni dia sesuai sepanjang zaman. Kita baca tadi tentang Fir'aun, tapi cerita Fir'aun tu cerita dia, tapi ibrah itu kita kena tak kena atas kita. Kita ni ketua macam mana ni? Kalau pemimpin macam Fir'aun dah, macam mana tengok balik. Kita sebagai rakyat pula macam mana? Nak kena tegur tak tegur? Nampak ada yang tegur pemimpin. Tu cara berhikmah lah, cara berelok. Dia nak terima, itu dia. Kalau dia tak mau, dia dengan Allah pula. Kerja buat kita tahu, kena nasihat. Nasihat pula bukan kita menjatuhkan aib dia. Mungkin dia ramai, kita pergi belakang dia, sembang pelan-pelan, ajak elok. Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Kalau tak mau, itu urusan kita dah selesai. Nasihat. Tapi kerja buat kita kena buat. Dan Allah alam. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih soalan Cikgu Fir kita ni berkaitan dengan macam mana puasa Rejab, Syakban, Ramadan. Okey, dari Sahih kata Rejab ini termasuk 4 bulan haram. Apa pula 4 bulan haram? 4 bulan yang mana dijadikan langit dan bumi ini dah ada 12 bulan. Januari, Februari, Mac, kalender Masihi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, semua tu kalender Islam kita. Mai Cina kalender dia ayam, itik apa semua. Mai Siam pula dia ada kalender. Semua ni 12 bulan. Dalam kita pula bila jadinya 12 bulan ni, dalam 4 bulan, dalam 12 tu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ni apa? Dia kata Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan dekat-dekat. Bahasa kita bulan 11, 12, 1. Kalau kita kalau ni Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kalau ni November, Disember, Januari. Rejab ni duduk tengah-tengah. Lepas Jamadil Akhir nak pergi ke Syakban. Jadi 4 bulan ni yang mana bulan yang mulia. Mulia tu apa dia? Kalau kita beramal soleh, Allah lipat gandakan. Tapi awal, kalau kita buat jahat bulan ni, didabakan dosa tu pula. Itu beza dia. Sebab tu orang Arab, dia apa? Dia tak perang hari tu, bulan tu. Mai kata bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rejab, tak bulan ni dia stop perang. Tapi orang Melayu kita, orang lain pantang bergaduh saja, tak kira bulan. Dia bergaduh sampai habis. Sejahil-jahil Arab jahiliah pun dia tahu juga menghormati 4 bulan tu. Okey, kita tanya tadi macam mana puasa-puasa Rejab, Syakban, Ramadan. Ya, disunahkan kebanyakan puasa. Nak puasa hari-hari terus pun boleh. Tapi Nabi pesan, kalau kita buat lagu tu, takut nanti Rejab puasa penuh, Syakban puasa penuh, mai Ramadan hari betul ni tak larat dah. Dia tak boleh pergi dah. Jadi itu yang jadi timbul ni. Cuma lah ni mungkin nak puasa ganti kata orang Umban. Alah kita malah Rejab. Dan Nabi kata pula, Aisyah kata, aku ni bulan lain aku tak banyak puasa, tapi aku puasa banyak di bulan Syakban. Dia puasa ganti lah sebulan sebelum puasa Ramadan tu.
Aisyah dia banyak puasa di bulan Syakban. Itu. Jadi kita bolehlah Rejab, Syakban, Muharram apa tu, Rejab kalau boleh, Syakban nanti, Ramadan nanti. Dia maksudnya macam kalau bulan Rejab kita tak puasa lah penuh 30. Tak perlu. Rejab kata hari tu stop sah. Ya. Syakban mula balik. Mula balik. Habis Senin Khamis ke. Satu Ramadan ambil balik. Ya. Dia macam kata Rejab tu bulan Tuhan kan. Yang tu okey, bila sebut Rejab bulan Tuhan, apa tu Ramadan bulan Allah tu, bulan apa semua ni, yang tu dia bila balik dia hadis tu dia tak sekuat. Cuma dia kata-kata tu boleh kita ambil. Oh ni bulan mulia ni. Sebab tu ulama pun dia kan saja bubuh nama benda tu. Dia tahu kekuatan dia ni bulan Allah, ni bulan apa tu bulan Nabi sebagainya. Itu. Cuma kita tahu amal soleh perbanyakkan. Nak semayang subuh, tahajud ke, zikir sedekah ke, kita boleh perbanyakkan bulan Rejab ni, dia akan digandakan pahala dia. Syakban pun sama juga, dia ada fazilat lain pula. Dalam setahun ni, bulan Syakban tu Allah angkat 1 tahun amalan jumpa Allah. Amalan kita ni. Tapi amalan bulan Nabi Abang pula, setiap hari ada 2 waktu. Malaikat akan turun langit, dia akan naik, dia ada shift. Subuh sekali, asar sekali. Tiap hari dia akan berlaku. Malaikat akan turun, yang berada langit jaga shift subuh, dia akan turun. Yang jaga malam ni, subuh dia akan naik, dia akan tukar. Yang jaga law ni, malaikat yang jaga siang sampai ke asar, dia akan naik pula, turun pula. Sebab tu akan jadi berlaku. Ustaz, pasal apa Tok Bomoh ni dia tahu ni barang hilang, barang apa, dia tukar ni, ada apa tu khadam jin ni, dia mencuri berita langit. Buka surah surah Al-Ashar, surah Al-Jin, dia pun declare dahulu zaman Nabi sebelum ni kami dapat mencuri, mendengar berita langit jauh tinggi. Tapi bila Nabi Muhammad ni kan, depa tahap tinggi tu depa dah dikatkan. Dia tak boleh naik tinggi. Dan bila tahu pula berita tu dicuri, akan ada panahan api daripada malaikat tu. So kita tengok kan, meteor apa sebagainya, tu saintifik kata batu daripada langit terjun tu, meteorit kan. Tapi dalam istilah dia punya Al-Quran kata itu panahan-panahan daripada iblis syaitan. Itu je. Sebab tu kan Tok Bomoh ni tahu nak barang hilang, motor, kita pergi assalamualaikum Pak Mat. Tok Bomoh. Salam, mai masuk. Saya mai ni nak bagi anak hang hilang motor kan. Dia tahu. Macam mana dia tahu? Ada cerita zaman Nabi dulu, ya Rasulullah, kami jumpa ni pawang ni. Macam mana depa tahu berita langit ni? Depa sama dengan kita sama. Cerita depa ni betul. Ya, betul. Cerita tu tapi mereka campur dengan 1000 kedustaan. Macam mana? Motor ni hampir cari kat belakang kebun hang tu. Tapi motor hang ni orang dekat hang lah curi. Nampak, dia nak bagi kita asas-asasi, jiran kita mana satu curi. Nampak, lagi buat main pengerah pula apa semua. Nampak, dia kan kono macam-macam, buat main putih ubat apa semua. Itu disyirik kan. Nak cari motor jumpa, tapi kalau buat lagu tu 40 hari Allah tak terima solat kita. Itu beza dia. Kita pula mati dekat dalam syirik kan, neraka tempat dia. Itu beza dia. Nak cari apa boleh jumpa, tapi syirik pada Allah kata neraka tempat dia. Kau bisa buat benda-benda tu, minta ampun pada Allah tuan. Tuan semua ada tuan, satu. Tapi mesti balik pada apa Allah beritahu, apa Nabi tahu. Allah alam. Ini cerita tadi, puasa perbanyakkanlah. Bulan Rejab ni bulan haram. Kemudian Syakban pun perbanyakkan puasa juga, sebab Aisyah pun banyak puasa ganti di bulan Syakban tu. Dan amalan soleh pun diangkat pada bulan Syakban. Cuma ulama kata bila nak mai dekat Ramadan jangan duk pergi pulun puasa penuh pula bulan Syakban tu. Lagi sebab itu sunat. Mai wajib, kita tak larat. Nak kena ganti pula. Rugi dah. Pecut akhir tu, awal tu sedih semat dah. Bulan 1. Puasa bulan 8. Mai bulan 7, bulan 6 duk relax pula. Tak kena gaya lah. Dia mesti isi istiqamah. Shoot terus sampai habis Puasa. Allah alam lah. Kira ada tanya lagi? Tak ada nah. Saya rasa kat untuk ini insya-Allah. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.